اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 44, baris yang keempat daripada atas. Muka surat 44, baris keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Artinya, yang mana-mana mereka yang beriman. Mana wahai mereka yang beriman, jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu, dan jangan melalaikan kamu oleh sekalian anak-anak kamu. Jangan melalai ini daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Suratul Munafikin. Artinya, yang mana-mana mereka yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu, dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak-anak kamu. Jangan melalai ini daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni daripada sekalian ibadah yang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sambungan berkaitan dengan kasih akan harta. Kasih akan harta yang menjadi asal dan juga umbi, punca bagi sifat bakhil, sifat kikir, sifat kedeku. Yang mana kikir, kedeku, sifat kecelaan yang lain. Kasih akan harta, sifat kecelaan yang lain. Tetapi kasih akan harta menjadi asal, menjadi punca kepada kikir kedeku, maka diletakkan pada satu bab, satu pembicaraan. Jadi punca kikir adalah kasih akan harta. Kasih akan harta ni adalah satu kelakuan, satu sifat hati yang dicela pada syarak. Kemudian sebagaimana telah disebut sebelum daripada ni, hak berkaitan dengan kikir akan harta, kikir dan juga kasih akan harta, dan juga sifat kecelaan yang lain tu, dia ada hak peringkat-peringkat manakah yang tercela pada syarak,
manakah yang tidak dicela pada syarak tetapi merugikan akan akhirah kita. Dia ada dia punya peringkat-peringkat dia lah. Macam contoh bicara bab kasih akan harta. Kita ni secara umumnya hati kita memanglah kasih dan sayang kepada harta kita. Kasih dan memang sayang kepada harta benda yang ada pada tangan kita. Kasih akan rumah tangga, kasih akan kebun, kasih akan kereta, kasih akan macam-macam yang ada di kita. Manakah kasih akan harta yang dicela pada syarak? Kasih akan harta yang dicela pada syarak yang menyebabkan kikir kedekut daripada kewajipan agama. Itu hak dicela pada syarak. Kalau kasih akan harta yang menyebabkan kikir kedekut daripada sedekah-sedekah yang sunat, itu tidak dicela pada syarak tetapi merugikan akhirah kita. Merugikan akhirah kita apabila kita kasih akan harta yang menyebabkan kita sayang daripada sedekah-sedekah yang disunatkan. Jadi kita jadi sayang kedekut daripada sedekah-sedekah yang sunat ni, puncanya apa? Punca kerana kita kasih sayang ke wang ringgit kita, menyebabkan kita jadi kikir kedekut daripada sedekah-sedekah yang sunat. Ini tidak tercela pada syarak tetapi merugikan akhirah kita. Sebab apa? Sebab untuk bekalan akhirah, tuntutan sunat ni sangat penting. Sebab itulah meninggalkan perkara sunat dalam kitab disebut rugi yang amat sangat. Adapun hak kewajipan, hak tu seksaan terus hak tu. Tinggal kewajipan, hak tu habislah kitanya di hari akhirat. Tinggal perkara sunat, rugi, sangat rugi kita di hari akhirat dalam keadaan kewajipan kita sendiri pun bukan sempurna sangat. Takkan kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk kehidupan selama-lamanya hanya nak bermodalkan dengan perkara-perkara wajib saja. Jadi kita hanya nak berbekalkan dengan perkara wajib saja untuk kita menghadapi kehidupan yang kekal abadi. Perkara wajib ni sikit sangat. Perkara wajib sikit bukannya banyak. Kalau kita bicara bab nafkah keluarga hak wajib, tak banyak mana. Hak banyak-banyak tu hak ihsan, hak lebih dah tu. Hak lebih dah banyaknya hak dalam pembelanjaan kita dalam keluarga. Hak qada wajibnya hak bab makan minum, hak pakai, hak tempat tinggal. Hak wajibnya qada mana sahaja. Jadi hak banyak kita ni adalah ihsan perkara-perkara hak molek hak sunat-sunat. Ada ni. Kemudian kalaulah kewajipan zakat hanya 2.5 sahaja, 1/40 sahaja. Itu je hak kewajipannya. Tak banyak mana hak kewajipan ni. Hak banyak-banyaknya dah amal-amal sunat untuk bekalan kehidupan kita di hari akhirah yang kekal abadi. Penting hak bab-bab sunat ni. Cuma kita nak bicara sini hak berkaitan dengan sifat kecelaan. Nak faham situ. Hak sifat kecelaan. Kedekut mana hak kecelaan, kasih akan harta mana hak kecelaan, kasih akan kemegahan kedudukan hak manakah kecelaan. Kita bila ada kedudukan, ada pangkat, kita sayang kepada kedudukan dan pangkat kita. Hak manakah dicela pada syarak? Kasih akan dunia. Dicela pada syarak. Kasih akan dunia manakah yang dicela pada syarak? Kasih akan dunia manakah yang merugikan akhirah kita? Bila kita masuk kepada bicara sifat-sifat kepujian sendiri pun, dia ada pangkat-pangkat dia.
Tak sama. Dia ada pangkat dia. Jadi kita nak bicara bab hati ni, sama ada sifat kecelaan, sifat kepujian, kita kena faham molek satu-satu. Sebab kalau tak kena letak tak ada lah hak selamatnya. Kasih akan harta, semua kasih akan harta. Kasih akan dunia, semua kasih akan dunia. Termasuk dunia tu anak cucu kita, dunia lah tu. Itu perhiasan dunia. Anak cucu kita tu adalah perhiasan dunia. Siapa yang tidak kasih pada anak cucu? Kasih pada anak cucu termasuk di dalam kasih akan dunia. Hak mana kau dicela pada syarak? Kena faham satu-satu. Sama nanti kita bicara sifat kepujian. Sifat kepujian hak paling rendah, hak mula-mulanya hak mana? Hak pertengahan sifat kepujian. Sifat kepujian hak atas sekali. Ada satu-satu tu. Sifat kepujian hak paling rendah. Duduk hati tangga tu duduk dalam sifat kepujian dah. Tapi sifat kepujian tu hak paling rendah dah tu. Dia kena naik sedikit. Hak ni tak boleh nak buat ni. Sebab apa? Hak ni bicara hati, bicara luar, kita boleh usaha buat hak zahir. Hak hati nak buat macam mana? Hak dalam ni dia kena satu peringkat. Dia bukan boleh naik gitu. Cuma bila kita masuk pada tajuk bicara sifat kepujian, kita akan mula bicara hak paling rendah dulu. Barulah bicara hak naik atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kita bicara sifat kecelaan, kita bicara hak sifat kecelaan dahulu. Kemudian barulah pergi kepada nak menghilangkan sifat yang merugikan akhirah kita. Permulaan nak membersihkan hati dari sifat kecelaan. Kemudian nak membersihkan hati daripada sifat yang merugikan akhirah kita. Akhir sekalinya nak membersihkan hati daripada selain daripada Allah. Tu. Nak membersihkan hati daripada selain daripada Allah. Tu sampai maqam fana, maqam aulia. Bukan sifat kecelaan, tu awal-awal lagi dah. Bukan sifat yang tidak dicela tetapi merugikan, tak ada awal-awal lagi dah. Akhirnya bersih hati daripada aghyar dan akdar. Bersih hati daripada selain daripada Allah, lenyap dia basirah. Bersih hati daripada akdar, kekeruhan lalai. Siapa tu? Maqam aulia. Apa ada? Licin tidak ada. Di hati tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang pergi pada sifat kepujian. Taubah. Taubah peringkat muqarrabin. Atas sekali. Kita taubah peringkat syariah. Kemudian ikhlas peringkat muwahhidin, peringkat muhibbin. Muwahhidin mana tu? Maqam aulia. Muhibbin mana? Maqam aulia. Muwahhidin ni orang yang mentauhidkan Allah, tauhid khassah, bukan tauhid fardu ain kita. Orang yang mahabbah akan Allah, mahabbah khassah. Mana mahabbah khassah? Yang ada di hati hanyalah kekasihnya sahaja, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tu. Yang ada ikhlas peringkat tu. Tawakul peringkat aulianya macam mana? Umpama mayat di hadapan yang memandikan mayat, senyap dik tak punya apa, hati tak ketek pun. Mayat ada hati ketek apa? Ada pun. Tu sampai tahap tu. Dia ada peringkat. Ni jangan buat lopak ni. Jadi kena bubuh satu. Kena pastikan bertepatan dengan syariat. Kita nak membicara bab hati. Kita nak bicara bab hati, kita nak bicara berlandaskan kepada syariah. Macam kita nak bicara apa kata kikir kedeku, nak bicara berkaitan dengan kasih akan harta. Bukan caranya untuk buang sifat kasih akan harta dengan buang harta di tangan, bukan. Bukan. Mana-mana ada harta, wak keluar ke semua infak fi sabilillah, maka hilanglah harta di hati. Tidak.
Itu habis harta di tangan. Di hati sampai peringkat habis harta di tangan, hatinya macam mana? Tak dia nak buat tu. Ada ni. Dia nak buat. Kita perbanyakkan infak. Perbanyakkan infak, Allah Ta'ala akan ganti. Memanglah kita percaya seumpama tu. Sebagian dalam ayat, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa sahaja yang kamu infakkan, maka Allah Ta'ala akan mengganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa-apa yang kamu infak, maka Allah Ta'ala akan ganti. Ganti itu bukan semestinya ganti atas sama dengan benda yang kita infak. Itu kena faham pula situ. Sebagaimana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, anfiq ma fil jayb ya'ti kama fil ghaib. Infaklah kamu hak ada dalam saku kamu tu, nescaya akan datang kamu hak perkara yang gaib, hak kita tak nampak. Tapi hak macam mana? Atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita percaya, kita yakin Allah Taala akan ganti apa perkara yang kita infak. Tapi Allah Ta'ala gantinya, ganti apa? Itu terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Jangan kita peseng. Ni peseng tak betul lah orang panggil. Kita apa yang ada di kitanya tidak mencukupi belanja keluarga. Hak menjadi tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga. Jadi pendapatan kita tidak mencukupi keperluan keluarga. Tak mencukupi. Contohnya, keperluan keluarga kita letaklah berapa? 1,000, 1,500, 2,000. Gitulah dah. Keperluan keluarga kita 2,000. Mana bandar ni? Keperluan asasi ni. Bukan hak bermewah-mewah ni. Keperluan kita 2,000 lah kita letak. Boleh tak? Tiba-tiba pendapatan kita 1,000, 1,500 je. Tak cukup ni, macam mana tak cukup ni? Kita infak hak tak cukup tu, Allah akan beri cukup 2,000 tu. Itu bukan cara bawa cara agama seumpama tu. Apabila kita keperluan hak menjadi kewajipan kepada kita tak mampu nak sempurnakan, kita tidak boleh nak derma sunat. Balik pada hukum syariat. Itu bukan jalan dia. Kita pendapatan tak cukup. Kalau ngam-ngam tu okeylah, ni bukan ngam-ngam. Tak cukup. Kalau ngam-ngam panggil apa? Sedang molek. Sedang molek itu tak apalah, kita mana ni? Berbelanja secara berhemah lah. Sebab ngam-ngam ni tak boleh terlebih belanja ni. Okey lagi. Tapi kalau dah tak cukup, betul macam mana? Kita infak hak pendapatan kita. Allah akan ganti cukup-cukup nanti. Itu hukum mana nak ambil gitu? Kita kalau kewajipan kita tak mampu nak sempurnakan, kita tak boleh guna hak tak mampu nak sempurna tu untuk perkara sunat. Ni. Kalau orang amal seumpama tu, kau tunggu masa. Keperluan 2,000. Pendapatan 1,000, 1,500 je. Lepas tu kenapa siapa rumah isteri tanya, apa jadi 1,500 pun ada ni, tak ada 200, 300 ni. Infak apa kita tak cukup belanja ni, nanti Tuhan ganti, bolehlah 2,000. Tunggu depan rumah. Tunggu depan rumah. Fahuwa yukhlifuh, Allah Ta'ala akan ganti. Allah Ta'ala akan ganti, tidak semestinya ganti berbentuk keperluan kita tu. Allah Ta'ala ganti dengan kesihatan kita. Dan kita jangan lupa, yang kita belanja keluarga kita itu infak yang wajib. Kita belanja keluarga kita ni hanya setakat pergi Jambang je ke kita ingat? Kita belanja keluarga kita kan, tak ada pedah bagi Jambang belaka. Tak, itu infak yang wajib kepada kita. Ada ni. Bukan infak yang sunat. Yang paling lebihnya kita infak sunat kepada keluarga kita, itu lagi lebih. Tapi ni nafkah ni infak yang wajib.
Tuhan akan ganti, memang Tuhan akan ganti lah, insya-Allah, kita yakin. Tapi bukan dengan cara bila keperluan keluarga kita tak mampu kita sempurnakan, kita pergi infak hak sunat. Tunggulah nanti Tuhan akan mencukupkan. Fa huwa yukhlifu, maka ia Allah Taala akan mengganti. Syariat abuh mana pula seumpama tu. Ni bukan belaka lah ni. Kena balik pada syariat. Kita kemampuan kita terhad, kita sempurnakan qada-qada nafkah, itu infak yang wajib. Kita yakin fahuwa yukhlifu, Allah Ta'ala akan ganti dengan kesihatan, ganti dengan ketenangan. Kehidupannya agak tersepit, tapi kesihatannya molek, dapat ketenangan. Mari mana tu? Mari daripada apa yang engkau infakkan, Allah Ta'ala akan ganti. Allah Ta'ala ganti tu. Infak mana tu? Infak yang wajib, nafkah keluarga. Bukan semestinya kita nak pergi derma sunat-sunat kepada orang lain dalam keadaan kita nafkah keluarga tak cukup, kerana nak tunggu cukup 2,000 tu. Itu ajaran apa seumpama tu? Bukan tu. Ni kata bab-bab ni kena letak molek ni. Pembicaraan berkaitan dengan bab-bab hati ni. Kena rakung dengan bab-bab syariat zahir. Bab nafkah yang menjadi kewajipan kepada kita. Ini kena letak molek. Jadi kita bicara berkaitan dengan hati, dia ada peringkat-peringkat. Kikir kedeku yang dicela, kasih akan harta yang dicela, dan kikir kedeku kasih akan harta yang merugikan pada hari akhirah kita. Yang mana kasih akan harta terdahulunya melalaikan kita daripada zikrillah. Daripada zikrillah, mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah dan meninggalkan larangan. Kita zikrillah ni bukan hanya pegang tasbih mengatik, bukan itu sahaja. Zikrillah ni kita mengingati akan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, wajib sunat. Zikrillah lah tu. Ni belajar ni majlis zikir. Sembahyang adalah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan kita cari nafkah, bekerja untuk cari nafkah, untuk menunaikan tanggungjawab kewajipan atas itu pun zikrillah. Jangan kita faham zikrillah kok pegang tasbih saja. Sempit dipanggil seumpama tu. Jadi kasih akan harta ni melalaikan kita daripada zikrillah. Ingat akan hukum hakam Allah, perintah Allah, wajib sunat. Hak wajib pun ditinggalkan, hak sunat pun ditinggalkan. Kenapa? Kerana kasih akan harta dan memalingkan hati pula kepada dunia. Ni kasih akan harta yang menyebabkan hati itu berpaling pada dunia dan teguh sangkutan hati kita dengan dunia, sehingga akan berat atas kitanya hati untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa sebut kematian tak suka dah. Sebut je kematian tak suka lalu dah. Dan takut akan kematian. Takut akan kematian. Sebab dia takut akan kematian? Sebab hati sakut dengan dunia ni, sakut sangat-sangat. Hati sakut sangat dengan dunia. Kasih akan harta akan memalingkan hati pada dunia, terdahulu kita baca minggu lepas, dan meneguhkan, mengkuatkan akan sangkutan hati kita dengan dunia. Apabila sangkutan hati dengan dunia kita kuat teguh, hingga berat hati kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan bahawa sebut kata mati tabuhlah kitanya, takut kita akan kematian. Walahal nanti akan masuk pada sifat kepujian yang ke-10 dalam kitab Penuh Bagi Hati ni adalah ingat akan mati. Ingat akan mati inilah yang berlawanan dengan kasih akan dunia. Ingat akan mati berlawanan dengan kasih akan dunia. Sebab ingat akan mati ni akan memutuskan kesedapan dunia. Hak Nabi berkata, "Aksiru min zikri hazimil lazzat al-maut." Nabi kata, perbanyakkan oleh kamu akan menyebut perkara yang memutuskan segala kesedapan dunia. Apa dia? Matilah.
Dan kita cakap sedap-sedap ya cerita kematian. Allah orang tengah sedap-sedap cerita, duk cerita kematian. Sakaklah kitanya. Tapi apabila hati itu teguh dengan dunia, hati kita berat untuk ingat akan hari mati. Sebut hari mati pun tak mahu, takut dengan kematian. Sebab apa? Sebab hati kita dunia. Hati kita teguh, terikat dengan dunia, berpunca daripada kasih akan harta. Bila hati kita berat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dibimbangi pada masa kita nak mati. Dah kita tak mugi kan? Akhirnya malaikat cabut nyawa kita. Sempat tak kita ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bicara bab dunia ni kena mujahadah sedikit lah. Sebab dunia ni benda zahir. Pandangan mata kita nampak dunia, akhirah kepercayaan hati. Dunia pandangan mata. Jadi hak kuat kita adalah pandangan mata. Jadi nak hilang kasih akan dunia, ini orang awam. Tapi satu peringkat tu nak mengurangkan kasih akan harta, kasih akan dunia, nak sentiasa ingat akan kematian. Bila kita ingat akan kematian, kita akan perbanyakkan amal wajib sunat. Hak wajibnya zakat, nafkah. Hak sunat sedekah. Jadi mudah-mudah kita sedekah. Sebab apa? Sebab ingat akan kematian. Kematian sentiasa berlaku di sekeliling kita. Kematian sentiasa berlaku di sekeliling kita. Yang lebih muda daripada kita, yang lebih sihat daripada kita, seorang-seorang pergi. Apa yang dibawa? Kita sampai masa macam mana? Kena ingat akan kematian akan mengurangkan kasih akan dunia, mengurangkan kasih akan harta. Maka ringanlah kitanya untuk melakukan sedekah yang disunatkan kepada kita. Apa nak cerita bab sedekah sunat? Kewajipan kita selesai. Kalau kewajipan tak selesai, nafkah pun tak sempurna, tak sudah bicara bab sedekah lah. Sempurnakan infak kewajipan kita tu. Memang Allah Taala akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan apa-apa yang kamu infakkan daripada sesuatu, maka Allah Taala akan ganti. Infak mana tu? Infak hak wajib lah dahulu. Nafkah keluarga kita sendiri. Tak cukup nafkah keluarga, suruh sedekah hak sunat. Lepas tu Tuhan akan ganti. 2,000 tak cukup nafkah kita 2,000. Pendapatan kita 1,000 lebih je. Derma-derma hak 1,000 lebih tu. Lepas tu Tuhan akan cukuplah 2,000 tu. Apa nak bawa seumpama tu? Jauh pemahaman tu. Jadi kita kena ada satu peringkat pada pembicaraan bab hati ni. Mana kita kena sentiasa ingat akan akhirah, ingat hari kematian. Tambahan kita ni. Kita Kuala Terengganu ni merah dah. Merah. Hijau molek-molek nak jadi merah. Merah tapi merah-merah pun hak import dah. Bukan hak penularan tempatan dah. Alhamdulillah lah. Hari ni keluar hak Maidam membenarkan ini masjid beroperasi macam biasa, termasuk aktiviti kuliah di masjid pun dibenarkan. Ini keluar dah surat hari ni daripada pihak Maidam, Majlis Agama. Alhamdulillah lah. Tapi ingat baiklah, jaga SOP molek. Jaga SOP molek. Tapi kita ni biasalah, pengajian berkitab ni berskala kecil sahaja. Untuk jaga penjarakan tu insya-Allah lah. Berkitab berskala kecil sajalah, cukup lah, boleh lah untuk penjarakan tu. Lepas tu kita jagalah hak lain tu pula, hak SOP yang lain tu. Hak kata jangan bersalam, pakai mask, kita ikut belakalah. Alhamdulillah lah bukan dia Jumaat dengan jemaah tu memang dibenarkan.
aktiviti kuliah pun dibenarkan ni pada masa PKPB ni. Sebab ni kita dalam keadaan seumpama ni, kita nak kepada perbanyakkan ilmu dan amal lah masa-masa gini ni. Ilmu amal dia panggil apa? Dia panggil, ada orang sebut dia panggil terapi dia kata. Untuk terapi kita menghadapi ujian COVID yang berpanjangan ni, bila nak selesai. Terapi dia majlis ilmu lah. Ilmu amal tu terapi. Kalau kita tak ada majlis ilmu, duk sekung rumah, duk sekung. Ya, duk main telefon TV. Tak, macam mana dengan kita hati nak menghadapi ujian ni. Dan kita mudah-mudahan dengan kebenaran hak tadi ni, kita boleh buat kuliah macam biasa. Kemudian tempat-tempat yang memang hak agak berat sedikit itu PKP, mereka memang tidak ada kuliah. Bukan kata kuliah semua Jumaat pun bilangan terhad 5 orang ke berapa orang, gitu je. Tempat-tempat PKP tu Jumaat pun bilangan yang sangat terhad. Kuliah memang tak ada. Tapi dengan tempat kita dibenarkan kuliah seumpama ni, alhamdulillah. Mana mereka-mereka yang berada di tempat yang tak ada kuliah, mereka boleh jugalah. Boleh juga, mana masa digunakan untuk belajar. Dan bila tak lagi ke mana-mana dah, nak buat apa rumah? Nak buat apa? Kalau tak ada program-program kuliah, akhirnya main telefon lah. Habis masa gitu je. Ada ni. Tapi dengan hak kuliah-kuliah agama ni, alhamdulillah. Tapi kita kena jaga molek. Bahagian kita SOP yang ditetapkan, kita kena jaga diri kita sendiri. Tak perlu orang lain yang peringatkan kita. Kita jaga diri kita, jaga keluarga kita. Ni ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan lagi lah, kita nak ingat akan akhirah, nak ingat akan kematian. Dunia seumpama sekarang. Hebat manusia. Mari makhluk Allah yang halus sahaja, satu dunia lumpuh. Hebat manusia, hebat. Hebat manusia. Tapi mari makhluk yang halus je, lumpuh manusia. Mana apa ni? Dunia milik Allah. Bila masa Allah Ta'ala akan hancurkan dunia yang sementara, selama-lamanya akhirah. Jadi apa yang ada di kita, wa imma harta ke, wa imma pangkat ke, wa imma dunia ke, kita palingkan biar jadi bekal akhirah kita. Kerja buat kita pun biar jadi bekal akhirah. Bila kita dipandu dengan agama, kerja kita pun dipandu oleh agama, dipandu oleh hukum. Kerja tu pahala kerana nafkah. Dalam kerja kita jaga hukum hakam, itu kewajipan, bukan perkara sunat. Kita kerja untuk nafkah keluarga, tapi dalam kita bekerja, kita jaga hukum hakam. Hak tak betul dengan hukum hakam, kita tak buat. Mana apa tu? Kita jaga kewajipan. Itu bukan pahala sunat tu pahala wajib. Sebab apa? Sebab kita dipandu oleh agama, dipandu oleh akhirah. Mana kerja buat kita tu akhirah belaka. Cara kerja kita jaga, pendapatan kita dapat daripada kerja yang kita jaga, hak pendapatan kita guna untuk akhirah. Guna untuk akhirah. Jangan faham kata derma sunat semata-mata. Untuk keluarga kita tu pun, kita mencukupkan keluarga kita, itu akhirah. Kita bantu anak beranak kita, akhirah. Kita kepada mak ayah kita, tu akhirah. Mana kalau kita letak agama di hadapan, akhirat di hadapan, walaupun rupa tu dunia sekalipun, akan jadi akhirah. Tapi kalau tidak duduk agama di hadapan, walaupun rupa akhirat sekalipun, hanya dunia semata-mata. Nak letak agama di hadapan bukan di mulut. Nak letak agama di hadapan dengan ilmu. Kita nak hidup dipandu dengan agama, dipandu dengan akhirah, kena ada ilmu agama, kena ada ilmu akhirah. Bola hidup kita dipandu dengan agama, dipandu dengan akhirah.
Tapi kalau ilmunya tidak ada, rupa akhirat sekalipun hanya dapat bahagian dunia, dipuji orang, kita orang rajin buat amal ibadah. Tapi akhirat ada bahagian kedua. Kalau tidak dipandukan dengan ilmu, tidak akan ada bahagian akhirat. Walaupun rupa akhirat sekalipun. Tapi kalau dipandu oleh agama, oleh akhirat, perkara yang rupa dunia, kerja buat rupa dunia akhirat. Bukan semata-mata jadi dunia. Pihak masjid pun ada pesan juga tu. Tu Ustaz, peringat baliklah tadi. Dah dapat dah kebenaran ni, peringatlah balik supaya kita sama-sama ikut peraturan. Alhamdulillah lah, ternanti-nanti juga. Hari Rabu, hari Khamis. Hari Khamis keluarlah surah Alhamdulillah. Untuk kita negeri Terengganu. Untuk negeri Terengganu kita, mana berjemaah, Jumaat tu macam biasa. Kuliah aktiviti kuliah tu diteruskan. Telah berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Artinya yang mana-mana mereka yang beriman, jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu, dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak kamu. Jangan melalai daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kerana dunia, jangan kerana harta, jangan kerana anak kamu menyebabkan berpaling daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kerana harta menyebabkan hukum hakamnya kita letak di belakang. Jangan kerana anak-anak hukum hakamnya kita letak di belakang. Tu. Mana kita kena sentiasa menyebut nama Allah, ingat akan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kerana harta, jangan kerana anak menyebabkan kita berpaling daripada, lalai daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana harta, yang mana anak, itu bukan dicela pada syarak. Itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian kepada kita. Dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Artinya hanya segala harta kamu dan sekalian anak kamu percubaan atas kamu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujian daripada Allah. Harta, anak, percubaan, ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam percubaan ujian ni lah, ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya. Hak berjaya pula ada markah-markah lah pulaknya. Kan hak berjaya kan, ni percubaan, ni percubaan, ujian. Jadi percubaan ujian ni, hak gagal. Hak berjaya tak samalah. Hak berjaya atas tong lah. Atas tong ni dah. Atas tong. Berjaya juga. Tapi atas tong je. Panggil apa? Ngam-ngam lah tu. Panggil ngam-ngam dah. Atas tong. Ada hak berjaya lebih sikit. Ada hak berjaya sungguh-sungguh atas percubaan ujian daripada Allah dengan harta dan anak-anak. Mana berjaya sungguh-sungguhnya? Harta bekal akhirah. Anak bekal akhirah. Tu hak berjaya sungguhnya. Kalau harta tidak ada, macam mana kita nak infak jalan akhirah? Kalau anak kita tidak ada, jadi ibadah kita hanya setakat kita je. Apa? Tulang pak kerak kita je. Cukup ke tulang pak kerak kita? Tapi kalau ada anak-anak, anak-anak buat ibadah, kita dah buat ibadah. Ada ni. Kita semayang maghrib, semayang sekali je. Isyak kita semayang sekali je. Tu anak-anak kita semayang maghrib isyak, pahala kita belaka lah tu. Ada ni. Kita semayang maghrib sekali, semayang isyak sekali, rajin macam mana pun sekali je. Dia tak ada semayang 2 kali. Malaikat semayang kedua tu diulang kerana nak berjemaah, tu cerita lain.
Tapi kita sembahyang maghrib sekali, sembahyang isyak sekali. Lepas tu anak kita sembahyang maghrib juga. Anak kita sembahyang isyak juga. Anak kita ke mana? Seorang. Boleh kau dah seorang? Dua orang. Boleh kau dah dua orang? Mana berganda dah bahagian kitanya. Kalau jadi kita berjaya percubaan ni. Kalau tak berjaya, anak kita semayang juga. Semayang betul ke tak? Tak. Kenapa tak betul? Kerana kita dah ajar. Sungguhlah kita di padang mahsyar pula. Benda yang sama je. Ya, anak kita semayang, puasa dah tinggal. Dan ilmunya macam mana? Kita ajar ke tak? Akidahnya macam mana? Kita ajar ke tak? Orang tak ada anak ni, tak ada lah pahala daripada ibadah anak. Dosa tak ada. Tak ada dosa. Tapi gitulah. Dia seorang ni, kalau untung pun untung sikit sangat. Untung seorang lah. Kalau rugi pun rugi kau dosa seorang. Tapi kalau anak-anak ramai, kalau untung so. Tapi kalau rugi, bankrupt kita. Mana? Macam orang buat kerja lah. Orang buat kerja. Hak kerja kodok-kodok. Kerja untuk kodok cukup makan. Kerja untuk seorang. Kalau jual pun jual kodok-kodok cukup belanja je. Kodok-kodok cukup nak makan seorang ni. Jual kodok-kodok tu. Kalau untung pun tak banyak mana. Kalau tak berjaya rugi pun tak rugi mana. Kecil je. Tapi ada untung. Adalah untung sikit-sikit. Tapi kalau niaga besar, untungnya besar, kaya raya. Tapi kalau rugi, bankrupt, kena lari. Sebab apa? Sebab orang kita berhutang duk cari kita siang malam. Dah bankrupt, muflis dah ni. Gitulah. Mana ni? Memanglah kalau kata kita negara kecil, risikonya rendah. Tapi untungnya mana? Kalau kita seorang diri, tak ada risiko. Tapi untungnya mana? Tak ada. Sebab apa? Sebab harta anak ni bekalang akhirah kita. Tapi kalau kita betul cara buatnya. Kalau tak betul cara buat, kalau rugi kok parah lah. Kalau rugi parah. Ini yang panggil percubaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala beri harta, percubaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kurniakan anak-anak cucu, percubaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjaya, tak berjaya. Berjaya pula ada peringkat dia. Kita harta ni akan dikira macam mana harta kita dapat. Macam mana harta kita tasarruf kita gunakan. Kemudian anak-anak kita pun sama. Kita akan dipersoalkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kamu ni ada tanggungjawab. Kamu akan ditanya daripada tanggungjawab kamu. Yang Nabi kata, cukup dah nisbah dengan dosa mereka yang menghampakan keluarga dia daripada kewajipan agama. Cukup dah dosa. Mereka-mereka yang menghampakan agama daripada mereka dia bertanggungjawab. Mana? Ini percubaan ni kita kena kira lah. Percubaan ni tak ada lah keluar CJ surat. Kalau keluar CJ surat senang kita baiki. Keluar markah merah tak lulu. Kita usaha pula lain kali. Pak ni kita kena muhasabah sendirilah. Harta yang Tuhan kurnia kepada kita itu percubaan daripada Allah. Macam mana kita dengan percubaan harta? Anak-anak cucu kurniaan daripada Allah, percubaan daripada Allah. Macam mana kita lepas dak percubaan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, lepas ke dak kitanya. Kalau kita atur molek harta jadi akhirah, untung besarlah kitanya. Kita atur molek anak kita jadi akhirah, untung besarlah kitanya. Anak jadi akhirah ni bukan kata tinggal belajar dunia. Belajar dunia pun dipandu dengan agama. Belajar dunia sekalipun berasas agama akidah kita lengkapkan. Berasas agama semayabang kita lengkap.
Bicara berhati pun kita lengkapkan. Kada tu saja. Bukan nak banyak pun untuk asas agama. Kalau nak jaganya amal agama. Dan belajar dunia pula, kita jadikan dunia itu sebagai jambatan kita kepada akhirah. Tak apa lah. Tu kata kena pandu dengan agama. Pandu dengan ilmu agama. Dunia sekalipun jadi akhirah. Tidak pandu dengan agama, dengan ilmu agama, rupa akhirah sekalipun tidak akan jadi akhirah, hanya jadi dunia. Nampak anak kita, cucu kita semayang puasa tak tinggal. Tapi dipandukan oleh agama ke tidak? Pegangan macam mana? Tak pernah pedulikan. Lepas tu semayang dengan ilmu ke tak? Tidak pernah dipedulikan. Macam mana tu? Itu bukan jadi akhirah kepada kita. Walaupun rupa zahirnya akhirah, semayang puasa tak tinggal. Bukan setakat dia jadi akhirah, kita pula yang akan dipertanggungjawabkan kerana kita tidak menunaikan tanggungjawab kita. Sebagai ibu bapa, melengkapkan ilmu agama yang secukupnya kepada anak-anak kita sebelum mereka masuk umur baligh. Macam mana kita percubaan, ujian daripada Allah dengan harta dan juga dengan anak. Kita belajar asas, kita nak perbetulkan hak tu lah. Kita nak perbetulkan hak tu. Kesilapan kita perbetulkan. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia biasa, banyak kecuaian, banyak kesalahan, tapi pintu taubahnya sentiasa terbuka. Tapi kita nak pintu taubahnya, mana pintu taubah dia? Nak cari pintu taubah, inilah kita belajar molek. Pintu taubah terbuka, tapi kita masuk ke pintu taubah ke tak? Nak bertaubah, syarat utamanya ilmu. Kita dahulu ilmu ke tak? Memang pintu taubah sentiasa terbuka. Kita harap keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita harap rahmat Allah, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Raja, harap, tapi harap ni kena buat asbab. Kalau tidak asbab dipanggil taman ni angan-angan. Itu bukan harap. Harap keampunan Allah. Lepas tu kita bertaubah ke tidak? Kita belajar ke tidak? Itu bukan harap. Nanti dia akan bicara dalam kitab Penuh Bagi Hati. Bicara bab khauf, sifat mahmudah yang kedua, khauf, takut akan Allah. Dia akan regukan dengan raja, harap akan keampunan Allah, rahmat Allah, kurniaan Allah. Apa diharap? Harap ni serta dengan buat asbab. Buat asbab. Itu dia panggil harap. Tanpa buat asbab, taubahnya tidak, belajarnya tidak, itu bukan panggil harap. Itu dia panggil angan-angan. Tamanni dia panggil angan-angan. Harap keampunan Allah, harap rahmat Allah. Jalannya macam mana? Jalannya macam mana? Jadi umniyah jadi angan-angan kosong semata-mata. Itulah kita dalam bab ni kena tekan semua hak berkaitan dengan ilmu asas. Ni kena ulang-ulang, kena tekan. Sebab banyak perkara yang kita kena ini muhasabah akan diri kita dan juga akan keluarga kita. Ni nak melepasi percubaan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mati kita bila-bila masa. Mati kita bila-bila masa. Ujian besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala harta kamu dan sekalian anak kamu percubaan atas kamu daripada Allah Subhanahu wa taala, berjaya ataupun tidak berjaya. Berjaya pula, berjaya qada mana. Kalau berjaya hak paling tinggi sekali, ni harta anak-anak akan jadi bekalan yang besar kepada kita pada hari akhirat. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhizul dai'ata fataghrabu fid dunya. Artinya jangan menjadikan oleh kamu akan kampung
yakni kebun yang diambil daripada penghasilan, maka sebab bagi kamu gemar akan dunia. Jangan kerana hasilan yang kamu dapat daripada kebun tu, keuntungan yang kamu dapat dari kebun tu menyebabkan kamu gemar kepada dunia. Bukan kata tak boleh ada kebun, bukan kata tak boleh dapat hasilan kebun. Jangan kerana hasilan tu menjadi sebab bagi kamu gemar kepada dunia. Bukan suruh kata jangan buat kebun, jangan buat kerja, bukan. Tapi hak kerjaan kita, hasilan yang kita dapat dari kerjaan kita, jangan jadi kamu tu gemar kasih akan dunia. Jangan gemar akan dunia, bukan tinggal pekerjaan dunia, bukan tinggal berkebun, bukan tinggal nak dapat keuntungan kebun, bukan tinggal kerja untuk dapat keuntungan kerja, bukan. Tapi jangan jadikan kebun kerjaan tu dapat ada keuntungan yang terdapat jadi sebab bagi gemar kepada dunia. Hak tu hak Nabi larang, gemar pada dunia. Bukan Nabi larang berkebun, bukan Nabi larang bekerja untuk dapat keuntungan dunia, bukan. Tapi jangan keuntungan tu menyebabkan sebab bagi gemar kamu pada dunia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.